Usul di bawah Peraturan Mesyuarat 66-9 oleh Yang Berhormat dari Kementerian. Ya, saya perkenalkan pembawa usul yang dalam ini. Terima kasih, Datuk Masuk bahaya yang lain 10 minit. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya berdiri untuk membawa usul memotong gaji dan emolumen bagi Menteri Keuangan sebanyak RM10. Seperti mana Menteri Penerangan sebanyak RM10. Seperti yang telah tertera dalam usul yang telah dibentangkan di atas meja. Menteri Keuangan, Menteri Penerangan, minta maaf, Datuk Mengurusi. Nampak saya lebih berminat dengan Menteri Keuangan. Menteri Penerangan menerima gaji di bawah emolumen yang kita luluskan setiap tahun sebanyak RM12.320. Dan saya mencadangkan ia dipotong menjadi RM12.310. Asas bagi usul ini ialah beberapa perkara berikut. Kita semua tahu bahawa Parlimen ini bertanggungjawab bukan sahaja meluluskan peruntukan-peruntukan daripada wang rakyat, daripada wang pembayar cukai, tapi juga kita bertanggungjawab untuk memantau perjalanan kementerian, termasuk prestasi kementerian. Dan ini termaktub dalam buku tebal bersekali dengan wang yang kita peruntukkan, iaitu tiap-tiap kementerian diwajibkan setahun sekali melaporkan prestasi mereka. Dan berasaskan prestasi inilah kita mengukur pencapaian mana-mana menteri bersama dengan timbalan menteri dan setiausaha Parlimen bagi satu-satu kementerian. Dan saya mengasaskan prestasi ini kepada dua laporan rasmi daripada Suruhanjaya Multimedia yang agak tebal, tetapi saya memilih beberapa item yang tertentu untuk kita paparkan pada pagi ini. Mengikut laporan yang telah dikaji oleh Nelson, sebuah firma kajian penyiaran yang dilantik oleh Suruhanjaya Multimedia, saya mempunyai dua laporan di sini. Yang pertama, saya nak rujuk laporan pertama, kajian yang pertama menunjukkan bahawa TV1 dan TV2 yang dikendalikan oleh RTM merupakan saluran penyiaran yang paling tercorok sekali berbanding dengan penyiaran stesen-stesen penyiaran yang lain seperti NTV7, TV3 dan juga Astro. TV3 mendahului stesen penyiaran yang lain dan ini telah disiarkan dalam Khabar Berita Harian. Saya yakin Menteri telah baca dalam 3-4 hari yang lepas. TV3 telah mendahului semua stesen lain. Dan sebab-sebab mengapa TV1 dan TV2 ataupun siaran RTM ini paling corot dari segi siaran penyiaran yang ditonton oleh para penonton ialah pertama kerana transmission quality dan yang kedua ialah kerana content quality. Kerana kandungan, mutu kandungannya adalah lebih rendah dan berasaskan penonton dewasa yang menonton stesen-stesen radio, televisyen ini. TV3 mendapat kedudukan 83% berbanding dengan TV1 hanya 31% dan TV2 hanya 33%. Jauh lebih rendah daripada TV3 dan asasnya ialah kerana content quality, mutu kandungannya. Dan ini diperkuatkan oleh laporan yang terakhir, bukan terakhir, yang tahun 2002, Consumer Satisfaction Survey, Victory, April-Jun 2002, Summary Report. Saya merujuk pada muka surat 18. Saya tak tahu adakah Timbalan Menteri Penerangan telah baca laporan ini ataupun tidak. Saya tanya memang. Ya, saya tak tahu. Waktu saya kata saya tak tahu tadi. Saya tak tahu. Mungkin dia baca. Ya. Mengikut laporan ini, muka surat 18, perbandingan dengan semua stesen televisyen dari segi berita, berita TV1 adalah berita yang paling tidak ditonton. 23% saja penonton melihat siaran berita TV1 berbanding dengan TV3 68%. TV lain, maksud kita singkat, drama. Itu berita. Itu tak masuk klip video lagi tu. Drama yang paling tak ditonton di Malaysia ini ialah drama TV1. Ini bukan saya kata, laporan ini kata 32% berbanding TV3 48%. Dokumentari pun sama. TV1 16% saja orang tengok filem dokumentari
TV1. Saya berita ni saya teringat pada pukul 12 malam satu berita dalam sebulan yang lepas. Saya tengok Setiausaha Parlimen Kementerian Penerangan seluk saku macam ni, buka dada dan kot buka. Perdana Menteri sendiri tak cakap macam tu, keluar dalam TV1 berita pukul 12 malam. Rakyat Kelantan bukan duduk di Serambi Mekah, mereka duduk di Serambi kemiskinan. Dan ulama-ulama berselindung belakang jubah mencandukan rakyat dengan agama. Siapa nak tengok berita macam tu? Sport. Sukan. TV1 18%, TV3 40%. Sitcom. TV3 51%, TV1 16%, TV2 14%. Panjang lagi laporan ini, masa kita tidak mengizinkan untuk kita meneliti semua laporan ini. Tetapi berasaskan dua laporan yang dikeluarkan secara rasmi oleh Suruhanjaya Multimedia menyokong usul saya bahawa gaji Menteri Penerangan boleh dipotong RM10 di atas prestasinya yang begitu lemah. Dan prestasi yang lemah ini bukan baru tahun 2002-2003. Di Parlimen ini secara rasmi telah dijawab. Memang penonton berita TV1 hanya 300,000 orang. Itu belum masuk masa klip video. Bertahun-tahun. Yang kedua ialah tanggungjawab ke Parlimen ini. Setakat ingatan saya, sekali saja Menteri Penerangan datang untuk menjawab sendiri persoalan-persoalan yang dibangkitkan. Sekali. Sibuk sangat Menteri Penerangan. Menteri-menteri lain, alhamdulillah, boleh datang, jawab. Tapi Menteri Penerangan kita begitu sibuk. Hantar timbalan Menteri Penerangan. Tak apa lagi, alhamdulillah, jawapan dia cun. Walaupun ada kelakar lebih sikit. Tapi bagus. Boleh diterima. Sitcom. Tak apa yang Ya. tepuklah tu. Tapi jawapan Setiausaha Parlimen dibuktikan oleh handset ini. 9 dari bulan 10. Dibuktikan oleh dua peristiwa. Semasa Tun sendiri menjadi pengurusi, telah menangguhkan Dewan selama 10 minit kerana Dewan klaim kabut. Yang diberikan bukan jawapan kementerian. Buka 9 dari bulan 10. Hanya dua isu yang disentuh dalam jawapan ini. The rest, dengan izin, ialah accusation. Tuduhan-tuduhan, kata-kata kesat. 9 dari bulan 10 handset ini membuktikan penggunaan perkataan pembohongan, pengkhianatan, fitnah, penyangak, munafik, hipokrit, lebih daripada 15 kali dalam satu jawapan rasmi di Parlimen yang tidak ada kena-mengena dengan Kementerian Penerangan. Tuduhan kepada ahli Parlimen, munafik dan berbohong. Tuduhan pada pemimpin parti, bohong dan sebagainya. Ini standard. Standard ini harus dimonitorkan oleh menteri. Menteri tak boleh berlepas tangan menjadikan satu agenda pribadi. Dan saya berasaskan dakwaan saya bahawa SU Parlimen berasas kepada agenda pribadi ialah pada muka surat 144 handset ini. Apa dia kata? Saya rasa saya tidak menggunakan kata-kata apabila kita berbuat. Dia kata dalam ini, dia kata bahawa klip video ini dilaksanakan oleh saya. Dan kemudian dia betulkan balik. Dan apa dia kata di sini? Dia kata di sini ialah bahawa UMNO telah pulih hasil daripada penyiaran klip video. Ada dalam ini 2 kali. Saya nak buka balik buku ni. Buku ni bahawa Kementerian Penerangan tak sebut bahawa tanggungjawab Kementerian Penerangan ialah untuk membaiki imej UMNO, tak ada. Ia berkenaan dengan kerajaan dan negara. Tapi handset ini membuktikan Zainuddin Maidin, minta maaf, Senator Setiausaha Parlimen 2 kali menyebut bahawa klip video telah berjaya memulihkan pengaruh UMNO. Dia pergi ke airport, ribu-ribu orang salaman dia. Baca balik. Dan disebut dalam buka surat 142. Saya rasa saya tidak menggunakan kata-kata yang di luar daripada tata susila dan kemanusiaan bahasa. Buka surat 142.